Berbicara tentang Al-Imam Al-Ghazali, beliau ayah min ayatillah fi hadhil ummah. Beliau salah satu tanda kebesaran Allah yang ada di umat ini, yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Muhammadnya 3 kali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi An-Naisaburi Al-Ghazali. Beliau mempunyai ayah yang bernama Muhammad. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah dan wafat tadi disebutkan oleh Kiai Al-Hajj Muhammad Sultan Barmawi pada tahun berapa tadi? 505 Hijriah. Berarti umur beliau berapa? 450 ke 505. Berarti 55 tahun. 55 tahun. Dalam jangka waktu 55 mempunyai pengaruh yang sangat besar dan mempunyai jasa yang sangat besar terhadap umat Islam. Bahkan beliau dijuluki Hujjatul Islam, hujjahnya agama Islam. Nah, beliau lahir pada tahun 450 Hijriah, meninggal pada tahun 505 Hijriah dari seorang ayah yang bernama Muhammad. Di sini disebutkan, tadi Al-Faqir sempat beberapa murajaah beberapa referensi kitab yang membahas tentang manaqib Al-Imam Al-Ghazali. Di antaranya di dalam kitab Syakhsiyat Istauqafatni karangan Al-Imam Ad-Doktor Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau mengarang suatu kitab yang namanya Syakhsiyat Istauqafatni. Pribadi-pribadi orang-orang yang membuatku takjub, yang membuatku istauqafa. Istauqafa itu meminta untukku untuk berhenti, menuntut diriku untuk berhenti. Maksudnya apa? A'jabatni. Ada beberapa pribadi-pribadi orang-orang yang membuat Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti takjub. Di antaranya yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di sini menyebutkan sedikit ringkasan manaqib Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan di sini wa kana waliduhu Muhammad faqiran. Ayah beliau, ayahnya Imam Al-Ghazali faqiran, orang yang fakir yang cukup sederhana. Yaktasib min Ghazali Suf. Beliau itu bekerja sebagai penenun. Penenun kain wol. Ghazal itu artinya menenun. Karena itu beliau mempunyai laqab, mempunyai julukan Al-Ghazali. Beliau menenun kain wol, ditenun itu dan dijual di beberapa toko-toko di daerah Tus. Tus itu di Iran, di daerah Khurasan. Kalau disebutannya sekarang Khurasan. Khurasan itu meliputi beberapa daerah, di antara daerahnya yaitu Iran. At-Tus itu daerah yang berada di Iran. Beliau walam ya'kul au yut'im ahlahu illa min kasbi yadih. Beliau tidak mempunyai infak, mempunyai nafkah kecuali dari pekerjaan tangannya ini. Menenun kain, terus setelah itu dijual di beberapa toko terdekat. Akan tetapi keistimewaan ayah beliau ini di sini disebutkan wa kana syadidal hub lil fiqhi wa majalisil fuqaha wa ulama'id din. Akan tapi beliau sangat cinta terhadap ulama, sangat cinta kepada ulama, sangat cinta kepada ilmu fikih, sangat cinta kepada majlis-majlis fikih. Ya bahasa sekarang majlis taklim lah. Ayah beliau sangat cinta kepada majlis taklim. Bukan hanya cinta, beliau datang ke majlis taklim ulama pada saat itu dan beliau berkhidmah di dalamnya. Bukan hanya hadir, ya? Berkhidmah, khidmah, nuangin air. Bahkan di sini disebutkan yatawaffar ala khidmatihim, berkhidmah kepada ulama dan majlis yang ada di sekitaran lingkungan beliau. Dan itulah yang beliau bisa lakukan. Wa yujiddu fi taqdim ma yastati' min asbabil ihsan ilaihim, dan beliau berusaha untuk mengerahkan apa yang beliau bisa kerahkan untuk kemaslahatan majlis tersebut, untuk kemaslahatan ulama pada saat itu.
Apa yang beliau punya, beliau kerahkan untuk majelis ta'lim, untuk ulama pada saat itu. Beliau fakir, orang sederhana, akan tapi kesederhanaan beliau tidak mencegah beliau untuk berbuat baik, untuk sedekah, untuk memberi nafkah, untuk memberi kemaslahatan kepada majelis taklim. Wa kana yabki muta'assiran li aqwalihim wa nasaihihim. Ketika beliau hadir majelis taklim, ketika beliau hadir majelis fikihnya para ulama, beliau sering menangis. Suatu saat beliau menangis karena merenungi apa yang disampaikan daripada nasihat-nasihat ulama yang beliau dengarkan pada saat itu di majelis tersebut. Wa yatadarra wa yas'alullah. Beliau bertadarru, menangis, merintih di dalam hatinya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yarzuqahu ibnan yaj'aluhu faqihan aliman yadhubbu 'anid din wa hiyadih. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi anugerah seorang anak yang faqih, yang membela agama. Dan Allah Subhanahu wa taala haqqaqa dzalik. Allah Subhanahu wa taala buktikan, realisasikan doa beliau dengan mempunyai anak, Muhammad, Imam Al-Ghazali dan Ahmad. Satunya saudara beliau namanya Ahmad. Bagaimana kita lihat ya? Orang yang ingin keturunannya menjadi ulama, maka hendaknya meskipun dia mungkin tidak alim, meskipun dia mungkin tidak belajar agama, akan tapi mempunyai kecintaan kepada ulama, cinta kepada majelis taklim, cinta kepada ulama, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah dia keturunannya atau keturunan-keturunannya menjadi orang alim. Jadi orang alim. Ya. Maka pada saat itu beliau mempunyai anak dua, Muhammad wa Ahmad, Imam Al-Ghazali dan saudara beliau Ahmad. Akan tapi kembali lagi beliau orang yang sederhana. Beliau orang yang sederhana. Akhirnya beliau belum sampai mendidik dua anak ini menjadi alim, menjadi faqih. Akhirnya beliau wafat. Beliau wafat. Belum sempat melihat anaknya menjadi alim faqih. Akan tapi sebelum wafat, beliau menitipkan kepada salah satu teman beliau untuk mendidik anaknya ini. Untuk mendidik anaknya, artinya diajari ilmu agama hingga menjadi alim faqih. Akhirnya setelah itu sahabat ayah beliau ini ialah yang mendidik Al-Imam Al-Ghazali. Beliaulah yang mendidik Al-Imam Al-Ghazali dan saudaranya. Al-Imam Al-Ghazali pada saat itu ittajaha bi kulliyatihi ila ulumi syariah. Beliau mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mempelajari ilmu-ilmu syariat. Mempelajari ilmu-ilmu syariat. Dan beliau mempunyai kecerdasan yang di luar nalar, yang di luar orang mempunyainya. Artinya bukan pada umumnya, di atas standar orang pada biasanya. Punya kecerdasan yang sangat. Dan setiap apapun ilmu yang beliau tekuni, beliau langsung paham. Dengan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu alat. Bahkan tadi disebutkan oleh mudir, Al-Imam Al-Ghazali pada saat itu hidup di suatu zaman yang banyak arus fitnah dalam hal akidah yang bisa menggoyahkan akidah pada umat itu, pada umat tersebut pada saat itu. Bisa menggoyahkan akidah, bisa menggoyahkan syariat yang dipegang oleh umat pada saat itu daripada filsafat-filsafat Yunani. Pada saat itu beliau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyingkirkan pemikiran-pemikiran ini agar akidah umat pada saat itu tetap kokoh dan kuat. Ya, beliau belajar. Beda halnya dengan saudaranya. Saudara beliau yang bernama Ahmad, fattajaha ila subulit tazkiyah wa mal ila ta'abbud wa tajarrud. Sedangkan saudara beliau lebih condong kepada ilmu tazkiyah, pensucian hati, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, pensucian hati, condong kepada ibadah menyendiri. Hatta ishtahara bis salah wa tamarrasa bil wa'dhi wa urifa bi fasahatin nutuk wa husnil bayan.
Itu saudara beliau. Saudara beliau lebih condong kepada ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah. Beda hanya dengan Imam Al-Ghazali. Beliau menuntut ilmu disiplin ilmu yang berkaitan tentang akal, tentang akidah, fikih, usul fikih, akidah, filsafat, ilmu mantik dan seterusnya. Akhirnya setelah itu beliau menuntut ilmu di daerah Tus dan beliau menyempurnakan pendidikan beliau di daerah Neisabur. Neisabur juga masih dalam daerah Iran ya. Beliau menuntut ilmu kepada Imam Haramain, Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah Al-Juwaini. Imamul Haramain. Beliau menuntut ilmu kepada Imamul Haramain pada saat itu. Wajadda wajtahad, beliau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Washtaharat nisbatuhu ilaih, hingga beliau terkenal sebagai muridnya Imam Haramain. Bahkan Imam Haramain berbangga, artinya membanggakan Imam Al-Ghazali sebagai muridnya. Ini yang jarang ya. Guru berbangga dengan muridnya, membanggakan muridnya. Kalau murid bangga dengan gurunya biasa ya. Akan tapi ini guru bangga dengan muridnya. Kana ya'tazzu bihi wa yasifuhu bi annahu bahrun. Ya, Imam Al-Haramain beliau menjuluki dan mensifati Imam Ghazali sebagai bahr, lautan yang tiada ujungnya, yang tiada tepinya. Artinya sangat dalam memahami ilmunya. Pada saat itu beliau mulai mengajar di Neisabur. Bahkan di masa hidupnya Imam Al-Haramain, bahkan di masa hidup guru beliau sudah mulai mengajar. Hingga wafatnya Imam Haramain, beliau menggantikan Imam Haramain dalam mengajar. Dan dari situlah beliau mulai menyusun beberapa karya-karya beliau dalam beberapa fan ilmu. Dan uniknya dalam karya-karya beliau, di antara hal-hal yang membuat pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Al-Imam Al-Ghazali mempunyai keunikan dalam karyanya. Ada dua kelebihan di dalam karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ketika kita pelajari seluruh disiplin ilmu di dalam syariat ini, mau itu ilmu fikih, mau itu usul fikih, mau itu ilmu akidah, ilmu tauhid, mau itu ilmu falsafat, mau itu ilmu tarbiyah, tasawuf, akhlak, dan apapun ilmu yang ada dalam syariat ini, maka beliau mempunyai nama di sana. Artinya beliau mempunyai karya, dan karyanya bukan karya buat mubtadi, bukan buat pemula, akan tapi karya yang sangat mendalam dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu kalam, dalam ilmu falsafah, apalagi dalam ilmu tauhid. Setiap fan ilmu, setiap disiplin ilmu, beliau mempunyai karya di dalamnya. Apa yang membuat beliau bisa sampai di derajat ini, bisa menulis setiap karya di setiap disiplin ilmu, dan karyanya menjadi rujukan bagi ulama-ulama yang datang setelah beliau. Beliau di sini mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali dalam menuntut ilmu itu beliau mempunyai cara. Yang pertama, beliau mempunyai fokus dan perhatian yang lebih dalam satu fan ilmu terlebih dahulu. Misalkan dalam fan ilmu, dalam disiplin ilmu fikih, maka beliau tekuni itu ilmu fikih mulai awal sampai akhir. Dalam ilmu fikih beliau tekuni mulai awal dari kitab-kitab sederhana, kitab-kitab yang mubtadi, kitab-kitab yang awal, sampai muntahin, kitab yang sudah mendalam pembahasannya. Akan tapi beliau juga pelajari ilmu-ilmu yang lain. Akan tapi beliau menekuni ilmu fikih dengan porsi yang lebih, dengan porsi fokus yang lebih. Di
Di samping beliau juga menuntut ilmu-ilmu yang lain. Kalau sudah selesai, ketika beliau menekuni ilmu fikih sudah selesai mulai awal sampai akhir, beliau tulis itu karya itu. Karya tentang ilmu fikih. Beliau beranjak ke ilmu yang lainnya. Di dalam ilmu falsafat, ilmu filsafat, akli. Beliau tekuni itu ilmu filsafat sampai akhir, mulai awal sampai akhir. Sudah selesai, akan tapi beliau juga menuntut ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tauhid juga beliau pelajari, ilmu fikih juga tetap beliau pelajari, ilmu tauhid juga beliau tetap pelajari, ilmu usul fikih juga tetap beliau pelajari. Akan tapi porsinya beda, bobotnya beda. Beliau pelajari itu ilmu filsafat sampai menjadi orang benar-benar faham tentang filsafat mulai awal sampai akhir, baru beliau tulis tentang karya filsafat. Setelah itu beranjak ke ilmu yang lainnya dan terus dengan ala hadzal minwal, dengan cara yang seperti ini. Artinya ketika ingin membuat suatu karya, beliau tekuni satu disiplin ilmu tersebut sampai akhir, sampai benar-benar faham. Sampai benar-benar faham. Karena itu kita akan temukan di setiap disiplin ilmu, maka Imam Al-Ghazali mempunyai karya dalam ilmu tersebut. Kecuali dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis beliau tidak mempunyai karya karena a'jalahul maut. Beliau wafat terlebih dahulu, dan bahkan beliau mengkisahkan, karena umur saya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak sampai menekuni ilmu hadis, ilmu riwayah. Karena itu beliau tidak mempunyai karya khusus tentang ilmu hadis dan ilmu riwayah. Dan yang kedua, di antara kekhususan karya, keistimewaan karya Imam Ghazali itu bagaimana beliau selalu meletakkan dalam karya-karya beliau itu bagian-bagian tertentu. Pertama, beliau beri definisi pengertian daripada ilmu tersebut. Setelah itu beliau taksim, beliau diagram, bahasanya beliau bagi beberapa bagian dalam ilmu tersebut, baru beliau jelaskan secara terperinci. Itu diantara keistimewaan karya Imam Al-Ghazali. Akhirnya beliau sudah menuntut ilmu di Naisabur, dan beliau sempat diceritakan pernah ke Baghdad, ke Irak, dan beliau yunadhir wa yatabajjah bidzalik. Beliau mendebat para ulama pada saat itu. Karena tadi disebutkan pada zamannya Imam Al-Ghazali itu zaman arus fitnah, terutama pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang bisa menggoyahkan akidah. Karena itu Imam Ghazali mendebati ulama-ulama pada saat itu, dan beliau setiap kali beliau berdebat dengan ulama pada saat itu, dan beliau menang, pasti beliau menang. Wa yatabajjah bidzalik, dan beliau yaftakhir, berbangga diri dengan itu. Pada akhirnya fi awakhir umrih, beliau kembali ke kota Tus, ke kota beliau, dan beliau mulai masuk ke dalam ranah tasawuf, masuk kepada ranah ilmu akhlak, ilmu pensucian hati. Setelah beberapa waktu dalam kehidupan beliau habiskan dalam ilmu filsafat, dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul fikih. Di akhir-akhir kehidupan beliau fokus terhadap ilmu tasawuf, ilmu tarbiyah. Maka muncullah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin, karangan-karangan Imam Al-Ghazali. Berkaitan tentang karya-karya beliau, terutama Ihya Ulumuddin, para ulama banyak memuji kitab beliau. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang tadi sudah kita baca qasidahnya, dan di antara ulama-ulama daripada kalangan habaib, yaitu di sini disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, akibba ala mutala'at kutubil Imam Al-Ghazali fa innaha min fil kutub kal khusar. Fokuslah kalian dalam mempelajari kitabnya Imam Ghazali, karena kedudukan kitabnya Imam Ghazali itu seperti khusar. Khusar itu idam fit ta'am, lauk pauk. Bal a'la min dzalik, bahkan bukan hanya lauk pauk, akan tapi makanan inti.
fa inna at-ta'am idza lam tashtahihi taraktahu ila waqtin akhar wa hadza la yustaghna anha bihal. Kalau kita makan tanpa lauk pauk misalkan, tanpa lauk pauk tambahan misalkan, kita masih bisa makan. Akan tapi beda dengan nasi. Ya. Makan kok nggak ada nasinya belum disebut makan. Ya. Untuk orang Indonesia tapi ini ya. Orang Indonesia itu belum dianggap makan kalau nggak ada nasinya. Begitu juga kitab-kitabnya Imam Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin, la yustaghna anha, tidak bisa untuk ditinggalkan. Artinya mau tidak mau bagi seorang muslim, apalagi seorang talib ilm, seorang santri hendaknya mempelajari kitab-kitabnya Imam Ghazali. Bahkan itu disebutkan Al-Abi Alawi itu di kota Hadramut, ketika mereka ingin dan ketika mereka melihat generasi yang datang setelah mereka mulai keluar daripada tariqah Al-Abi Alawi, keluar daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kakek moyangnya, akhirnya mereka mempunyai tekad, mempunyai keinginan untuk menulis suatu kitab yang menjadi pegangan untuk anak keturunan mereka. Ba'da murur fatarat minaz zaman, tidak lama setelah itu datanglah kitab Imam Ghazali. Pada saat itu belum ada media sosial ya, belum ada PDF, belum ada internet. Pada saat itu datanglah kitab Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Maka ketika mereka membaca dan mengkaji ini, hadza yakfi, ini cukup untuk menjadi pegangan generasi anak keturunan kita. Bahkan dikatakan oleh mereka, law wuzi'at tasanifuhu ala ayyam umrih fabalagha kullu yawm qurras wa qil arba' kararis. Karangan-karangan Imam Ghazali itu sangat banyak. Seandainya karangan-karangan Imam Al-Ghazali ini dibagi dengan kehidupan beliau, dibagi dengan seluruh hari-hari yang beliau lewati dalam hidup beliau selama 55 tahun itu, maka hasilnya setiap hari beliau bisa menulis 1 kertas atau 4 kertas. Mulai awal hidupnya beliau, mulai awal kehidupan beliau. Seandainya karangan-karangan Imam Al-Ghazali dibagi dengan seluruh kehidupan beliau selama 55 tahun. Akan tapi tidak mungkin ya, masa umur 1 tahun sudah bisa nulis. Ya, beliau memulai menulis karyanya setelah umur 15 tahun atau lebih. Ya. Saking banyaknya karyanya Imam Al-Ghazali dan saking berpengaruhnya beliau dengan karya-karyanya beliau, yaitu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dan di antara kitab-kitab yang tersohor juga kitab Bidayatul Hidayah. Man aradal bidayah fa'alaihi bil bidayah, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam permulaan dalam menuntut ilmu, maka hendaknya dia mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Faman wa man lam yutali al-ihya falaysa lahu haya. Barang siapa yang tidak mempelajari kitab Ihya, maka dia tidak mempunyai malu. Saking pentingnya kitab Ihya. Bahkan itu disebutkan oleh para ulama, kadal ihya an yakuna Qur'anan. Ihya itu hampir menjadi Al-Qur'an karena saking banyaknya dalil-dalil hukum-hukum yang terhimpun di dalamnya. Karena itu alhamdulillah pada setiap malam Rabu ini kita mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau, semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau tuangkan dalam kitab-kitab beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada karya-karya beliau, bukan hanya Ihya, semua kitab beliau. Dan semoga anak keturunan kita menjadi saleh, salehah insyaallah berkat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.